Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Fazril Hisham Afandi dalam Berita Pagi Sarawak edisi Rabu 29 Disember. Berperanan melindungi lebih 700,000 nyawa dan harta benda di ibu negeri Sarawak, Baraj Kuching disifatkan benteng terakhir dalam mengurangkan impak banjir. Beroperasi 24 jam sehari, fasiliti ini tanpa gagal telah mengawal kenaikan paras air laut dan banjir kilat lebih 20 tahun lepas. Pemangku Kontroler Lembaga Sungai-Sungai Sarawak LSS, Ding Tiu Wong berkata, dengan pemerhatian rapi setiap masa, beliau yakin paras air di Sungai Sarawak tidak akan melebihi 12 meter tinggi. Katanya dengan 22 stesen telemetri hujan yang dipasang sepanjang Sungai Sarawak, pihaknya dapat meramal impak taburan hujan sama ada mengakibatkan banjir atau sebaliknya. Sekiranya hujan itu berterusan dengan jumlah taburan yang tinggi, jadi kita akan membuka semua sekali pintu baraj supaya air ini akan terus keluar dikeluarkan daripada Sungai Sarawak. Ditemui RTM di Kuching, jelas Ding lagi setakat semalam kesemua 6 pintu baraj berfungsi dengan baik. Tinjauan RTM di baraj Kuching pagi tadi turut mendapati operasi pengawalan paras air sungai selain peranannya sebagai pintu vessel berjalan lancar. Baraj itu katanya pernah merekodkan kenaikan paras tertinggi lebih 11 meter pada tahun 1999 namun tidak mengakibatkan banjir sehingga mencecah bumbung rumah. Setakat sebulan lepas, paras air dengan taburan hujan yang normal. So, jadi kita tidak mengalami sebarang keadaan di mana ada kecemasan di mana kemungkinannya berlaku banjir di kawasan hulu Sungai Sarawak Baraj. Ia merupakan beberapa instrumen diwujudkan kerajaan dalam memastikan impak banjir dapat dikurangkan, namun peranan sebenar terletak pada kita semua. Kebergantungan terhadap mekanisme kawalan banjir semata-mata tidak memadai jika saliran air tidak diselenggara. Bagi Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman, dengan sistem perparitan yang tidak sistematik dan sungai tidak cukup dalam, banjir pasti berlaku. Oleh itu, pihaknya telah mengambil tindakan awal sejak 3 bulan lepas bagi memastikan perkara tersebut ditangani segera. Pihak SDM ini telah mengarahkan JPS, Lembaga Sungai, PBT untuk memastikan bahawa longkang-longkang parit-parit mula dibersihkan. Dan juga beberapa engagement yang dibuat supaya botol-botol sampah tidak menutupi lubang-lubang laluan air supaya tidak berlaku banjir kilat. Bomba dedahnya telah meletakkan seramai 1,398 anggotanya dalam keadaan bersiap siaga bagi menghadapi sebarang kemungkinan. Ia melibatkan pelbagai unit bomba termasuk bomba komuniti dan pasukan tindakan kecemasan komuniti. Keanggotaan itu bagaimanapun tidak mampu mengawal kebanjiran berita palsu semasa negeri dilanda bencana. Bila berlaku banjir kilat ini, saya minta orang lebih bertanggungjawablah. Jangan mereka menyebar berita yang bukan-bukan. Apa yang saya nampak dah, bukan saja berita banjir di situ, tapi ditokok tambah dengan gambar-gambar video lain. Bencana banjir yang berlaku di negara sejak seminggu lepas seharusnya cukup menjadikan pengajaran kepada Sarawak amnya untuk bertindak lebih bijak semasa berlaku bencana dan bukannya masing-masing menuding jari. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN memutuskan untuk membenarkan sektor pusat permainan kanak-kanak arcade yang bertempat di Pusat Beli Belah beroperasi mulai 1 Januari depan dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sarawak. Operator pusat tersebut perlu memohon kebenaran pihak berkuasa tempatan sebelum memulakan operasi. Dalam pada itu, JPBN turut memaklumkan bahawa aktiviti sambutan pra-Tahun Baharu adalah tidak dibenarkan di premis perniagaan. Sehubungan itu, pihak penguatkuasa akan meningkatkan operasi bersepadu dalam tempoh tersebut untuk memantau pematuhan SOP. JPBN turut mengingatkan operator premis perniagaan bahawa Sarawak masih berada dalam Pelan Pemulihan Negara Fasa 3 dan masa beroperasi perniagaan dihadkan sehingga pukul 12.30 malam sahaja. Operator yang didapati tidak mematuhi arahan akan dikenakan tindakan kompaun.
Dalam perkembangan lain, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN turut memaklumkan Sarawak merekodkan 19 kes baharu semalam yang menjadikan jumlah keseluruhan kes jangkitan COVID-19 setakat ini sebanyak 252,239 kes. Menurut kenyataan media harian JPBN, penambahan kes baharu ialah di daerah Kuching dengan 8 kes, diikuti Bintulu 5 kes, Sibu 2 kes, manakala Lawas, Mukah, Selangau dan Sebau masing-masing 1 kes. 33 daerah lain pula tidak merekodkan kes. Daripada jumlah tersebut, 1 kes merupakan kategori 5, jangkitan paru-paru dan memerlukan ventilator. 3 kes merupakan kes gejala ringan iaitu kategori 2 dan 15 kes merupakan kategori 1 atau tiada gejala. Dalam kenyataan media yang sama, Majlis Daerah Bau telah mengeluarkan 1 kompan harian berikutan tidak melengkapkan buku daftar. Manakala Jabatan Bomba dan Penyelamat melaporkan 1 operasi nyah cemat dilakukan semalam, sementara Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan melaporkan 64 operasi nyah cemat dilaksanakan di 10 majlis daerah seluruh negeri. Calon menang gabungan Parti Sarawak GPS bagi kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Katibas, Lidam Ahsan, menyatakan harapan dan keazaman untuk membawa kesaling hubungan internet yang lebih baik kepada kira-kira 154 buah rumah panjang di kawasannya. Menerusi kenyataan media semalam, beliau menegaskan bahawa usaha seperti kerjasama dengan Lembaga Multimedia Sarawak SMA dan pihak berkaitan akan dilakukan untuk mempercepat liputan sambungan yang lebih baik. Lidam Ahsan berkata isu tersebut antara yang sering diketengahkan oleh masyarakat tempatan di kawasan beliau serta tidak menafikan bahawa jalinan hubungan telah menjadi satu keperluan dalam kehidupan rakyat, terutamanya dalam proses pengajaran dan pembelajaran PDPR di rumah. Justru beliau akan mencari kaedah terbaik untuk merealisasi harapan rakyat dan berharap pihak berkaitan akan bekerjasama untuk menjayakannya supaya masyarakat tempatan dapat mengambil bahagian secara aktif termasuk dalam ekonomi digital. Beliau berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap pengurus besar SMA, Dr. Zaidi Razak di bangunan Yayasan Sarawak. Sementara itu, Dr. Zaidi berterima kasih kepada Lidam dan rombongan atas kunjungan hormat itu kerana ia meningkatkan komunikasi yang lancar antara SMA dan wakil rakyat. Beliau menyatakan bahawa penglibatan sebegini memberikan SMA gambaran yang lebih baik tentang keperluan masyarakat setempat. Selepas hampir 2 tahun kekangan untuk beriadah bersama keluarga dan sahabat handai ekoran COVID-19, masyarakat di Kuching mengambil peluang untuk beriadah setelah pengumuman Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 3 pada 3 Oktober lepas. Walaupun aktiviti pelancongan masih belum dibuka sepenuhnya, orang ramai lebih memilih untuk beriadah secara lebih santai. Tapak perkemahan Andong Beach Campground yang terletak di tepi laut pantai Puteri Kampung Santubong kini menjadi pilihan keluarga dan belia untuk bersantai bersama. Sebenarnya sih sengaja. Dulu ada aja orang camping situ tapi si banyak. Dan kami ada first group dulu nanya kami tempat camping kami jadi offernya tempat dengan tandas dengan apa start lah. Tapak perkemahan dikenakan bayaran RM50 setiap tapak dan maksimum untuk 5 orang dan akan dikenakan bayaran tambahan RM10 seorang sekiranya melebihi maksimum. Beliau mengakui selepas beberapa kumpulan yang datang berkemah dan menular tarikan baharu tersebut di laman sosial mereka, tapak perkemahan tersebut semakin diketahui ramai sehingga kini dan mendapat tempahan hampir setiap hari. Kadang-kadang hujung minggu orang terpaksa booking. Dulu walk in dapat, kini tu kadang-kadang terpaksa booking dulu. Lepas pandemik orang banyak aktiviti nature lah. Hiking, camping, cycling. Lagi travelling mungkin dah kurang lah. Jelasnya, dek kerana terlalu ramai permintaan untuk berkemah di kawasan tersebut, beliau terpaksa mengahadkan pengunjung kepada 40 orang dalam satu-satu masa bagi mematuhi prosedur operasi standar SOP pencegahan COVID-19 penjarakan fizikal. Ujarnya dari segi kebersihan, beliau sendiri yang akan menjaga dan memastikan kebersihan kawasan tersebut.
kami pun lah. Dan bila orang dengan tempat tu bersih, jadi orang pun supan nak banggas. Betul. Kebersihan yang kena Amalan kebersihan. sentiasa. Kami selalu juga di situ. Boleh katakan dalam sebulan 3 kali, 3 kali 5 lah. Kemahan di situ sebab di kawasan tu hanya dekat dengan perumahan, dekat dengan lampu tempat. And then tempat tu bersih, jamban bersih, fasilitinya nang terbaik lah. Keadaan pantai bersih, pokok-pokok banyak juga. Bukan itu sahaja, bagi pelanggan tetap kawasan tersebut, Rohayat Juni, berkemah merupakan salah satu cara untuk menghilangkan penat setelah bekerja. Sebab dengan beban kerja yang ada, untuk meriliskan rasa macam nak freekan diri lah, maksudnya sekejap dalam masa cuti sekolah. Lepas tempat tu pun memang kami orang biasa pergi. Lepas tempatnya kacak lah, memang kacak. Terutamanya waktu malam dengan keadaan musim hujan, ada bulan yang nampak kacak dengan bintangnya. Masyarakat Kuching yang masih tercari-cari kawasan untuk beriadah bersama keluarga tanpa perlu pergi jauh dan jimat belanja, kawasan tersebut menjanjikan ketenangan dengan keindahan pemandangan kecantikan pantai. Sekian berita pagi Sarawak edisi 29 Disember. Keluarga Malaysia terus patuhi SOP, jangan leka kerana COVID-19 ada dalam komuniti. Awasi keselamatan sepanjang musim tengkujuh. Yang sahih di berita RTM. Assalamualaikum dan salam hormat. Jumpa lagi.